ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 59 surah Al-Baqarah. Ayat 59 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Artinya, maka kami turunkan ke atas orang-orang yang berlaku zalim itu wabak penyakit dari langit disebabkan kejahatan yang mereka itu lakukan. Ayat 59 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa hamba-hambanya yang menjalani hidup di muka bumi ini apabila berlaku zalim, melakukan kezaliman, maka Allah timpakan ke atas mereka itu azab yang paling digeruni oleh umat manusia zaman berzaman, iaitu wabak penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan hamba-hambanya yang melakukan kezaliman itu apabila berulang-ulang kali melakukan kejahatan, sekali dua kali ngencing orang, masih boleh diberi kemaafan, mungkin keterlanjuran. Tetapi dah kerap kali, malah berulang kali melakukan kejahatan, itu adalah perlakuan zalim. Maka apabila umat manusia tergamak berulang kali melakukan kejahatan, ianya merupakan tindak tanduk yang zalim. Oleh itu Allah timpakan ke atas mereka itu wabak penyakit. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa wabak penyakit Allah timpakan dari langit ke muka bumi. Maka apabila ditimpakan dari langit ke muka bumi, sama seperti ditimpakan limpahan air hujan. Membawa arti siapa pun yang berada di muka bumi tak dapat mengelak diri. Bagaimana limpahan air hujan, siapa pun tak dapat mengelak diri. Yang tua, yang muda, yang tinggi, yang rendah, yang baik, yang jahat pun akan bersama-sama ditimpakan wabak penyakit. Wal-'iyazu billah. Di mana pun bandar, luar bandar, kawasan bukit bukau, kawasan lembah, tanah pamah,
semua tak boleh mengelak diri daripada ditimpakan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menyatakan 5 bentuk azab yang Allah timpakan dari langit ke muka bumi. Dan daripada 5 bentuk azab yang ditimpakan dari langit ke muka bumi, maka wabak penyakitlah paling digeruni oleh umat manusia zaman berzaman. Pertama, Allah timpakan dari langit ke muka bumi angin puting beliung yang disebut pada ayat 133 surah Al-A'raf, tufan. Orang Melayu sebut taufan, angin ribut taufan. Allah turunkan dari langit ke muka bumi, menghempas ganas, memusnahkan harta benda, meragut nyawa manusia. Azab yang kedua Allah timpakan dari langit ke bumi merupakan limpahan air hujan yang berlebih-lebihan, menyebabkan banjir bah besar, memusnahkan harta benda dan meragut nyawa manusia. Sebab itu Rasulullah ajarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, apabila hujan ditimpakan, hujan dilimpahkan, berdoalah kamu, Allahumma shayban nafi'ah, ya Allah, tuangilah, limpahilah kepada kami tuangan limpahan air hujan yang mendatangkan manfaat kepada kami, bukan yang mendatangkan mudarat kepada kami. Allahumma shayban nafi'ah. Yang ketiga, azab Allah turunkan dari langit ke muka bumi merupakan angin panas yang tidak membenihkan awan, malah angin panas yang menjadi punca tiada setitik air hujan pun yang diturunkan. Kemarau panjang pastinya memusnahkan tanam-tanaman, ternakan, malah manusia dibelenggu dengan kebuluran. Wal-'iyazubillah. Yang keempat, azab Allah turunkan dari langit ke muka bumi merupakan halilintar, panahan petir, dentuman guruk. Sedikit sahaja hujannya, akan tetapi ribut bersama panahan petir, dentuman guruk, merosakkan harta benda, malah meragut nyawa manusia. Dan yang kelima, azab yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi merupakan wabak penyakit. Rijzam minas sama, wabak penyakit dari langit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kenapa daripada 5 bentuk azab yang ditimpakan dari langit ke muka bumi, yang kelima, wabak penyakit, merupakan azab yang paling digeruni manusia zaman berzaman? Kenapa? Baik, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, menyatakan kalimah rijsun, ra jim zai, rijsun,
sama ertinya dengan kalimah rijsun, ra, jim, sin. Ada sedikit perbezaan, tetapi maknanya yang sama. Baik, rijsun merupakan azab yang mana azab yang menyebabkan manusia menghadapi kepederitan, kepedihan, kesengsaraan. Itu maknanya rijsun. Azab yang memedihkan, azab yang mensengsarakan siapa yang ditimpa pada dirinya. Wal-'iyazubillah. Maka sesiapa dari kalangan kita yang diserang dengan COVID-19 mengerikan, menakutkan, kerana diperakukan sebagai azab yang amat memedihkan. Sengsara siapa yang mengidapnya. Wal-'iyazubillah. Pun begitu, Rasulullah SAW beri jaminan. Syahadatun li ummati wa rahmatun lahu. Umat aku yang beriman mati akibat serangan wabak penyakit, ianya merupakan mati syahid dan mendapat rahmat istimewa di sisi Tuhannya. Hapus kira berguguran segala dosa. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Disebut juga wabak penyakit itu dengan kalimah rijsun, ra, jim, sin. Membawa erti azab yang kotor, azab yang keji. Kenapa pula azab kotor dan keji? Kerana azab yang tiada belas kasihan. Wah. Muda pun dihentam, tua pun macam Haji Bacuk pun dihentam, dia tak ada belas kasihan. Azab yang pukul rata semua. Rijsun, azab yang kotor lagi keji. Yang kaya kena, yang miskin pun kena. Yang ada kerja pun kena, yang nganggur pun kena. Wah, tak ada belas kasihan. Semua kena, semua peringkat. Ya, kedudukan manusia kena. Wal-'iyazubillah. Tiada belas kasihan. Apatah lagi rijsun itu azab yang keji, menyatakan bahawa wabak penyakit bukan membunuh nyawa manusia sahaja. Dia bunuh ekonomi manusia. Dia bunuh kemajuan dan pembangunan manusia. Bunuh semua. Maka datanglah istilah rijsun, ra, jim, sin. Inna hadzal wabah rijsun. Bahawasanya wabak penyakit ini merupakan azab yang keji lagi kotor. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah juga menyebut inna hadzal waba rijzun, bahawasanya wabak penyakit ini merupakan azab yang menimpa kepada semua peringkat manusia, kafir maupun yang beriman, memedihkan, memeritkan, mensengsarakan. Wal-'iyazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kita. Apa yang termampu Rasulullah lakukan demi membela nasib umatnya.
umatnya yang beriman terkorban, Rasulullah dah dapatkan kedudukan yang istimewa, mati syahid. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghatul ina wa auqi'us siqa, fa inna fis sanati lailatan tanzilu fiha waba'un." Tutup bekas-bekas makanan kamu yang berisi makanan. Tutup bekas-bekas minuman kamu yang berisi minuman. Tudung bekas-bekas takungan kamu yang kamu jadikan sebagai simpanan air. Tudung tongdram yang berisi air. Tudung tempayan yang berisi air, baldi dan timba, tudung. Kerana bahawasanya di dalam tempoh masa setahun ada satu malam yang diturunkan dari langit ke muka bumi wabak penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak beritahu malam apa. Orang Jawa ngomong malam Jumaah Kliwon. Waktu saya belajar dulu, tuan-tuan, Jawa ni, tuan dia baca, dia berbeza dengan Bugis. Jawa ni dia punya bilangan hari dia 5 hari. Bukan 7, 5 hari. Termasuklah yang kelima tu Kliwon. Kalau kena malam Jumaat tu, kena pada bilangan yang kelima, tu Jumaah Kliwon. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak faham tak apa. Tak perlu faham pun. Itulah orang Bugis kena belajar bahasa Jawa. Tuan-tuan yang Kliwon tu apa nantilah. Nanti baca panjang cerita dia. Baiklah. Berbalik, tak pasti malam minggu keberapa, tak pasti malam bulan apa. Tapi dalam setahun ada satu malam yang mana Allah turunkan dari langit ke muka bumi wabak penyakit. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan adalah lebih baik pada waktu senja setengah jam sebelum maghrib tutup pintu, tutup tingkap. Mana-mana bekas yang berisi air, tutup. Bekas makanan, bekas minuman yang berisi air, tutup. Yang berisi makanan, tutup. Begitu juga kalau takungan-takungan air dalam tempayan, dalam tongdram, tudung. Bila? Seawal waktu senja. Kalau anak-anak di luar yang masih kecil, berusia 2 tahun, belum pandai nak meloncat, masuk waktu tu mudarat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, malam kita tak pastilah malam apa, tapi yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita malam. Oleh itu, ianya dijadikan hujah oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, kerana pada zamannya 833 Hijrah, 600 tahun yang lalu, wabak penyakit Allah timpakan di bumi Mesir. 30,000 umat Islam di bumi Mesir terkorban. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapati waktu di mana ramai yang dijangkiti
wabak penyakit adalah waktu malam. Adalah waktu malam. Memang negara Mesir malam seronok, fun and fair. Fun fair. Negara Arab siang dah panas, malam lah orang Jawa ngomong mayoran. Bugis apa? Bugis tak tahu. Saya pun tak tahulah Bugis. Orang Jawa ngomong mayoran. Kalau tuan-tuan pergi Mesir sampai sekarang, Mesir malam dihidup punya. Kalau dekat Kahirah tu, saya ajak orang rumah saya, sekejap saya kata, buat apa? Saja tengok hebatnya Mesir. Orang dia tak tidur sampai subuh. Macam kita pergi umrah. Arab tak tidur. Siang dia tak tidur. Dia orang sana orang susah. Tapi bila masa dia tidur, orang ada jalan. Orang jalan. 85 juta rakyat Mesir kan, punya ramai. Semua tertumpu pada negara-negara, pada bandar-bandar raya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah menyatakan kepada kita pada pandangannya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dah wafat 600 tahun yang lalu. Ramai penduduk Mesir yang dijangkiti pada sebelah malam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, diturunkan sebelah malam. Jadi kita ni dah 9 bulan kita berbaki setahun 3 bulan lagi. Nak cukupkan 2 tahun. Lazimnya wabak penyakit ni 2 tahun. 9 bulan dah berlalu, nak masuk bulan ke-10 ni. Nampaknya keadaan tak payah kita nak bagi apa-apa ulasan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana khutbah Jumaat tadi pun saya baca berulang-ulang suruh putuskan rantaian. Nak putus macam mana tak nampak. Kalau nampak boleh putus, tak nampak. Putuskan rantaian. Aku yang baca skrip tu, pelakon terbaik baca. Memikir juga, putuskan rantaian. Putus dengan apa ya? Pisau, gunting. Penjarakan. Pun tak pasti tuan-tuan. Yelah, kalau WHO menyatakan akan datang penjarakan kena 2 meter pula. Mampus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, katanya COVID-19 sekarang ni lebih agresif. Apa pun vaksin tu jual dulu, beli, bayar, niaga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, waktu malam, waktu di mana wabak diturunkan dari langit ke muka bumi. Jadi apabila wabak ni diturunkan dari langit ke muka bumi pada waktu malam, syaitan yang merupakan bala tentera iblis akan sebar luaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syaitan sebar luaskan. Itu yang menakutkan. Syaitan sebar luaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ditanya oleh seorang doktor pakar HSI kerana saya mengemukakan hadis yang Rasulullah sabdakan, hadis riwayat Imam Al-Hakim, watta'un wahzu a'daikum minal jin wa huwa lakum syahadatun. Wabak penyakit itu merupakan senjata
yang digunakan oleh musuh kamu daripada jenis jin untuk membunuh kamu. Dan sesiapa dari kalangan kamu, wahai orang yang beriman, yang terkorban akibat serangan wabak penyakit, sesungguhnya dia mati syahid. Maka saya diminta beri penjelasan. Yalah tuan-tuan, orang sains ni kadang-kadang dia macam cakap juga, dia tak percaya syaitan terlibat sama dalam merancakkan, merebakkan penyakit, wabak penyakit ni. Walhal hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas menyatakan bahawa syaitan yang merupakan bala tentera iblis gunakan COVID-19 wabak ni sebagai senjata untuk bunuh manusia. Apabila Allah timpakan wabak penyakit dari langit ke sesuatu penempatan, maka Rasulullah tak benarkan kita memasuki penempatan tersebut. Fala tadkhuluha wala tuqaddimu alaiha. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan memasuki penempatan yang ditimpakan wabak penyakit. Jangan merentasi. Begitu juga jangan menghampiri. Memasuki tak boleh, menghampiri persempadanan tak boleh, merentasi pun tak boleh. Kenapa perkara itu dilarang? Tahun 17 Hijrah, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bersiap sedia untuk membuat lawatan kerja ke Baitul Maqdis. Kerana cukup setahun, 15-16 Hijrah, Sayyidina Umar berjaya menakluki Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. Dan Sayyidina Umar berjaya membuka dan menakluki bandaraya yang paling besar berdekatan dengan Baitul Maqdis. Nama bandaraya itu Amawas. Sampai sekarang pun Israel tak bangunkan bandar itu. Jadi bandar Umawas tu penduduknya ramai beragama Kristian. Sayyidina Umar berjaya menakluki Umawas bandaraya dan terus dapat menakluki Baitul Maqdis. Cukup setahun penaklukan, pembukaan, Sayyidina Umar bersiap sedia nak buat lawatan kerja pada 17 Hijrah. Bergeraklah. Dalam perjalanan dapat berita Syam melengkapi Jordan, Syria, Palestin. Mendapati bahawa bandaraya Umawas yang berdekatan dengan Baitul Maqdis ditimpakan wabak penyakit. Dalam masa 2 hari sudah hampir 30,000 nyawa manusia terkorban. Kebanyakannya beragama Kristian waktu tu kan. Sayyidina Umar buat keputusan batalkan perjalanan, patah balik. Ramai juga yang tak bersetuju. Tuan Haji Batu, kerana dah bergerak. Pergerakan tu dia mesti ada budget tu, claim mileage, claim overtime. Kan Haji Batu dulu kerja JKR kan, boleh claim mileage kan. Jadi apabila dibatalkan lawatan tu, ada beberapa sahabat yang tak setuju. Tapi Sayyidina Umar berkeras batal berdasarkan hadis. Maka Sayyidina Umar patah balik.
Ya. Tunggu selama 2 tahun. 17 Hijrah, 18 Hijrah. 19 Hijrah baru Sayyidina Umar pergi semula ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila para sahabat mereka bermuzakarah sesama mereka. Teruskan ajalah. Bermuzakarah sesama mereka, maka Sayyidina Umar menyebut hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat faham. Kenapa kita ni orang luar tak boleh masuk? Masuk tak boleh, mendekati tak boleh, merentasi pun tak boleh. Kerana ada hadis yang menyebut likulli insanin situna wa salasu mi'ati mufassal. Setiap manusia susuk tubuh badannya dibina dengan 360 tulang yang menghubungi 360 sendi. Apabila kita bergerak ni, Tuan Haji Bacok, bersama dengan kita ni ada 360 ekor syaitan. Orang Jawa ngomong keroyok. 360 ekor syaitan. Ramai nak. Kerana kita ada 360 tulang. Ramai sangat. Jadi apabila kita memasuki kawasan yang sudah ditimpakan wabak penyakit, 360 ekor syaitan tu pun bersama dengan kita. Syaitan yang dekat dalam tu pun ada. Habis dia sebarkan. Apabila kita keluar daripada kawasan tu, confirm positif punya. Confirm punya kena. Malah 360 ekor syaitan yang bersama dengan kita ni disebarkan lagi. Wow. Itu yang kontak rapat. Kononnya lah aku bukan faham sangat benda lah tu. Sebar luas. Syaitan sebar luas, sebar luas, sebar luas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang Rasulullah tak kasih masuk. Ya. Yang di dalam tu tabah, sabar, redha lah. Kalau terkorban, syahid akhirat. Dari kalangan orang-orang yang beriman. Kita dilarang. Kerana hakikatnya selagi ada manusia, ada syaitan. Ada orang Jawa ngomong wong, adalah syaitan, adalah periwangan. Kerana kita takkan dibiarkan oleh syaitan. Kalau kita bergerak, wajib syaitan mengikuri kita. Jadi kalau kita masuk kawasan itu, habis. Syaitan yang mengikuri kita pun bersama. Dia berpeluang sebar luaskan. Wal-'ayazu billah. Apatah lagi waktu itu adalah waktu malam. Jadi maknanya waktu malam ni pergi masjid, pergi surau ajalah. Lupakanlah Maidin, lupakanlah Aeon. Tuan-tuan, ni cerita terus terang lah. Adalah tempat saya tu Jalan Menawan. Ada seorang insan, dia jual burger. Saya nasihatkan dia, dia pakai food truck. Bagus, bagus. Tapi aku cakap, engkau jangan buat table. Kalau engkau buat table, buat payung. Benda Ustaz. Benda apa? Nanti wabak turun dari langit. Ada macam gitu ke? Itulah aku cakap, belajar hadis tak ada. Tak nak cerita lah. Tiba-tiba dia tak buka ni. Dah 2 minggu tak buka. Aku telefon dia, engkau pergi mana? Positif lah Ustaz. Oh no. Dia cakap pula, kan Ustaz cakap, saya kan dalam food truck, kenapa kena? Yelah, yang dekat luar tu mungkin ada yang kena. Kau dah kontak rapat. Tanya,
aku tak jumpa kau dah lebih 2 minggu. Jadi aku tak payah sanitasi diri akulah. Bukan kalau jolok-jolok tu punya sakit, tak payahlah tuan-tuan. Mak dia pun meninggal dunia. Mak dia meninggal dunia. Orang tua, umur dah 70, kena COVID-19. COVID-19 ni, wabak ni, dia merancakkan, dia mengagresifkan penyakit-penyakit yang sedia ada. Wabak itulah masalah. Wabak tu tuan-tuan, wabak ni dia mengaktifkan macam saya, darah tinggi, Haji Osman Nur, gout, kena jaga-jaga. Kerana kalau saya kena COVID-19, Osman Nur kena COVID-19, maknanya dia akan mengagresifkan penyakit saya, darah tinggi. Begitu juga Haji Osman Nur. Tuan-tuan, dalam pada tu, yelah, aku ni pun ngeri juga kerana sibuk ceramah, tapi saya dah batalkan semua ceramah. Main kawasan JB je. Kawasan merah pun aku tak pergi. Ni jauh boleh. Tuan-tuan, nak cerita apa? Jumpa dekat Masjid Kota Iskandar. Tanya dengan dia, lama tak jumpa engkau? Itu polis. Saya positif ustaz. Jangan hampir aku cakap. Yang kau dekat dengan aku apa pasal? Tak saja, saya polis. Tapi dia kata dia dah karantin. Dia pun dah potong dah. Tu tanya dengan dia, pengalaman macam mana? Dia kata dia batuk-batuk, demam-demam dekat balai. Bos dia suruh pergi cek, positif. Habis dah memang malam-malam kena merayap, naik motor cari orang tak ada lesen. Memang kena. Memang kena lah. Siapa suruh merayap malam-malam? Dah kerja polis. Jadi kena. Maka saya kata, pergi mana? Pergi Keluang. Dekat Keluang kau buat apa? Dekat Keluang dia kasih saya makan Panadol. Bila dah makan Panadol, dah baik demam, balik. Cuma pakai apa ni? Gelang lagi. Oh, tu je. Itu dia kata memang doktor beritahu tak ada ubat. Yang dia kata kes sembuh tu sembuh daripada penyakit yang macam bukan sembuh daripada COVID, sembuh daripada demam. Kalau saya darah tinggi, sembuh daripada darah tinggi, darah saya dah turun daripada 200 turun 120 balik. Bukan sembuh daripada COVID, tak, sembuh daripada yang bergejala. Wah, aku cakap kalau macam gitu bahaya ni. Kenapa Ustaz cakap bahaya? Ada lagi kat badan kau tu. Cuma aktif dengan tak aktif aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak nyatakan inilah. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, kalau kita dah tahu wabak diturunkan waktu malam, wabak menggila pula waktu bila? Wabak menggila waktu tengah hari buta, waktu qailulah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum, aku memberi amaran kepada kamu. Iyyakum al-julusu fi syams. Aku memberi amaran kepada kamu, jangan berjemur di panas terik matahari. Sewaktu syaitan menggila. Kenapa? Fa innaha tublathau, kerana pada waktu tengah hari buta panas terik itulah warna pakaian kamu luntur dek kerana kepanasan matahari yang begitu terik. Yang kedua, watan tanurre, waktu itulah angin-angin kotor pembawa wabak bertiup. Watazharu da'ud dafid,
Begitu juga penyakit di dalam bumi naik ke permukaan. Dah jelas. Maka kalau kita jenis kerja waktu tengah hari buta, Rasulullah sebut hawil tahawil ila dhil fa innahu mubarakun. Segeralah kamu cari tempat berlindung dari panas terik matahari. Berlindung dari panas terik matahari itu membawa kebaikan kepada diri kamu. Maknanya Rasulullah tak kasih kita berjemur di panas terik matahari. 1 jam sebelum zuhur tu waktu mudarat. Kerana waktu itu angin kotor pembawa wabak penyakit. Waktu itu juga penyakit dalam bumi naik ke permukaan. Tuan-tuan, Al-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah menyatakan hadis riwayat Imam At-Tabrani ini antara maksudnya pada waktu tengah hari buta tu penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan kita ni aktif. Jadi 1 jam sebelum zuhur 12.57. 1 jam sebelum zuhur 11.57. Waktu tu kalau saya ambil BP, saya tengok saya punya tekanan darah pasti naik. Kalau waktu tu kita ambil darah, tengok kandungan gula, pasti naik kandungan gula. Waktu tengah hari buta. Kalau Haji Osman Nur nak tengok asid waktu itu, oh tinggi asid tu. Jadi waktu tengah hari buta ni waktu mudarat. Orang yang macam saya ada penyakit 3 serangkai ini, waspada. Tuan-tuan, Haji Masud tak ada apa-apa darah tinggi dia? Darah tinggi dia tak? Tak ada darah tinggi. Ngelat ni kau. Kencing manis? Tak ada. Habis apa yang ada? Haji Masud tak apa, nak panas terik pergilah dia. Orang macam kita ni yang ada penyakit-penyakit yang Imam As-Suyuti nasihatkan, jaga-jaga. Darah tinggi, demam jantung, kencing manis, gaut. Waktu tengah hari buta lah aktif penyakit kita. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'idin. Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum